Kepelbagaian ekonomi, pembangunan mampan dan kepentingan menanai keusahawanan, terutama dalam kalangan belia, dibincangkan semasa Forum Brunei 2024. Di samping itu, forum turut menghuraikan lanskap negara dan masa depannya, menumpukan kepada wawasan Brunei 2035. Dalam ucap tama Profesor Benjamin Kashor, pengarah Institut Bagi Alam Sekitar dan Kelestarian, National University of Singapore, menyentuh matlamat pembangunan mampan dalam era global, peranan penganalisaan kebergantungan dalam menerajui pelan pembangunan Brunei jangka panjang. Improve economic development as well. And it's not just poverty, is it? But SDGs 3 and 4 on health and well-being and quality education, likewise we see significant improvements there. Perusahaan kecil dan sederhana PKS diseru ke arah amalan kelestarian melalui program permulaan alam sekitar, sosial, tadbir urus ESG Sustainable 2024 yang dianjurkan oleh Total Energies EP Brunei BV. 20 peserta pembekal atau kontraktor Total Energies EP Brunei dari pelbagai sektor termasuk syarikat-syarikat air usahawan menyertai program 4 hari yang dikendalikan oleh United Nations Global Compact Network Malaysia dan Brunei. Program antaranya diisi dengan bengkel interaktif dan bimbingan yang merangkumi kajian kes yang bertujuan untuk melengkapkan PKS dengan pengetahuan dan sumber yang diperlukan untuk menilai prestasi mampan sedia ada. By building state-of-the-art factories. Acara Pathway to Employment anjuran Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council dan Job Centre Brunei membentangkan mengenai peluang pembelajaran sepanjang hayat termasuk perkhidmatan bimbingan kerjaya dan inisiatif di bawah MPEC serta JCB. Tingkatkan kesedaran di kalangan para pencari kerja mengenai dengan inisiatif-inisiatif kerajaan atau laluan-laluan yang boleh membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Okey, para pencari kerja juga ada berpeluang untuk memohon pekerjaan melalui aktiviti walk-in interview dengan syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan jawatan-jawatan kosong. Tata cara memulakan perniagaan selain meningkatkan kefahaman dan pengetahuan asas mengenai perniagaan secara digital didedahkan kepada penduduk kampung dari Majlis Perundingan Kampung Danau, Kampung Telisai, Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Bengkel yang diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang Tutong dikendalikan bersama oleh Majlis Perundingan Mukim Telisai dengan kerjasama Big Begawan. Kepelbagaian dan keistimewaan setiap sate dari 11 pengusaha menarik orang ramai untuk berkunjung ke Pesta Sate yang diadakan di kawasan Gerai Selera Tutong. Acara buat julung kalinya diadakan adalah salah satu inisiatif untuk memeriahkan daerah Tutong. Pesta dikendalikan bersama oleh Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Sambutannya luar biasa lah. Banyak juga pedagang-pedagang sate yang orang lama, orang baru banyak lah. Ya, Alhamdulillah lah sambutannya luar biasa lah di Tutong ni. Harapan itu kalau dapat anak-anak muda kata ni boleh kecimpung dalam perusahaan sate ini lah. Supaya in the purpose lah. Alhamdulillah kalau boleh tiap-tiap bulan pun boleh kami minta macam ni. Sungguh bangga kami melihat orang ramai macam ni dengan sambutan yang baik. Mas sudah daripada kecil, daripada umur damit sampai tua masih ngadakan buat sate ni sama keluarga lah, anak-anak keluarga, semua anak-anak menantu lah keluarga semua sekali. Hasilnya sambutan begitu baiklah bagi jualan sate hani. Sate hani adalah menu pilihan. Jadi dengan adanya anjuran jualan sate di Tutongannya, artinya semua boleh mencuba
bukan daerah daerah Brunei Muara, juga boleh mencuba satih dari tutong. Hasil membuat lawatan ke luar negeri menimbulkan inspirasi bagi seorang pengusaha untuk membuka kedai Cube sendiri. Walaupun mengambil masa yang lama, Dayangku Zaimatul Amalina binti Pangeran Aliuddin, pengusaha jamu-jamuan tradisional, dan Saidatun Naz Cube Shop ini mula mengusahakan perniagaannya pada bulan Mac 2023. Pertama, kami ingin membantu anak lokal kita ni berniaga. Kami sedaya upaya mencuba untuk membantu penyewa kami. Di sini kami menyewakan cube, chiller, freezer, cube makanan, rel baju, MP cube untuk memudahkan orang berurusan berjual beli dengan harga yang sangat berpatutan. Kami menyediakan set pantang untuk orang yang selepas bersalin dan juga untuk membantu masalah wanita seperti jamu kunyit, irupan panas, ginger juice, detox dan majum-majum dan barang pantang yang lain. Walaupun Dayangku Zaimatul Amalina mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai dan penyewa sepanjang menjalankan perniagaannya, beliau juga ingin mencari pendapatan alternatif supaya tidak bergantung sepenuhnya dengan hasil dari penyewa Cube. Mencari vendor bukan mudah walaupun kami ada lebih dari 70 orang vendor. Kami tidak mahu bergantung 100% sewa vendor. Jadi kami mencari alternatif lain. Kami mengimport barang-barang jualan sendiri. Sekarang dalam 60% barang kami sendiri dan selebihnya vendor. Harga sewa cube kami serendah RM15 sahaja. Untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi hotline kami 8922-923 atau boleh datang ke kedai kami Saidatun Naz Cube Shop, Qlab Bawah Haya Hotel. Pengusaha jamu tradisional dan kedai Cube ini juga menyimpan hasrat untuk membuka kedai Cube makanan kedua di masa hadapan. Beliau mengingatkan kepada para belia yang ingin memulakan perniagaan untuk tidak takut mengambil langkah pertama dalam perniagaan kerana Dayangku Zaimatul Amalina percaya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan setiap rezeki umatnya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil.